Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Baik, saya harap paparan saya tu anda dapat lihat. Okey. Kemudian suara saya pun jelas ya. Okey, pada minggu lepas saya dah bagi satu tugasan. Tugasnya senang-senang sangat. Saya minta untuk awak buat satu gambar rajah blok. Okey, buat satu gambar rajah yang menunjukkan tentang operasi sebuah penggera keselamatan. Macam mana tu nak buat? Okey, sebenarnya ini yang part yang paling penting dalam reka bentuk elektronik, iaitu menghasilkan gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok. So, apa yang ada pada gambar rajah blok? Seperti yang saya nyatakan pada minggu lepas. Ini gambar yang saya buat pada minggu lepas. Benda ni, ini adalah gambar rajah blok operasi lampu picit ataupun torchlight. Operasi mudah. Walaupun operasi torchlight yang ada dekat pasaran tu mungkin lagi mudah. Yang mudah tu itu adalah teknologi elektrik. Senang je. Ada bateri, ada wayar, ada switch, ada mentol. Itu operasi reka bentuk elektrik. Tapi kita hari ni, kita nak tekankan tentang operasi yang melibatkan elektronik. So, bila elektronik, kita ada input yang melibatkan komponen elektronik. Okay, so minggu lepas saya terangkan, okay, untuk input kita pakai switch tekan tutup. Switch tekan tutup yang button tu. Button yang boleh ditekan-tekan. Okay, kemudian ni macam biasalah di microprocess ni. Okay, biasanya dalam reka bentuk elektronik, kita jarang sebut proses. Biasanya kita akan sebut dia dengan nama microcontroller. Okey, kita akan sebut dia dengan nama micro pengawal ataupun microcontroller. Okey, micro pengawal ataupun microcontroller. Biasalah kita nak guna bahasa Inggeris boleh, nak guna bahasa Melayu pun boleh. Okey, yang penting kita faham dan bentuk dia mesti ada ni. Input ada tulis micro pengawal ataupun nak tulis proses pun boleh. Boleh saja, kira betul juga. Okey. Dan jangan lupa kita ada bekalan kuasa untuk mengoperasikan mikro pengawal. Okey. Dia ada sebab kenapa diletakkan di berasingan. Sebab bekalan kuasa tidak termasuk dalam proses mikro pengawal. Okey. Kemudian kita ada output. Yang ni, yang saya tanda right ni, mesti ditulis dalam setiap gambar rajah blok yang kita lukis. Okey. Gambar rajah blok yang kita lukis. Baik. Tadi awal dalam jam 10 pagi saya tanya kan, mana kerja rumah pada minggu lepas? And then ada seorang kawan awak, hantarkan kerja dia. Bila hantarkan kerja rumah dia, rupa-rupanya yang dibuat tu adalah litar skematik. Litar skematik. Apa pula litar skematik? Kejap lagi saya akan terangkan apa itu litar skematik. Tapi sebelum saya terangkan apa itu litar skematik, kita nak pergilah yang paling asas, iaitu gambar rajah blok. So, ingat ni, yang saya tandakan right ni, input ni, ini mesti ada tulis input. Kena tulis mikro pengawal. Kena tulis output. Mesti ditulis. Okey, kemudian ditulis juga bekalan kuasa. Kalau tak nak tulis bekalan kuasa, pun awak boleh tulis nilai kuasa bateri 9 volt ke, okey, 12 volt ke pun boleh tulis. Okey, baik. So ni mesti ada input, mikro pengawal, bekalan kuasa dan juga output. Okey, so kita nak pergi jawab soalan pada minggu lepas. Minggu lepas tanya, lakarkan satu gambar rajah blok untuk operasi penggera keselamatan. Ayo, macam mana penggera keselamatan? Nak buat macam mana? Cikgu dalam buku tak ada penggera keselamatan pun. Ya, saya tahu tak ada. Sebab itu saya bagi tugasan tu supaya awak berfikir. Okey, so macam mana kita nak buat? Macam mana kita buat? Kita akan tulis macam ni dulu. Kita tulis sini input.
Okey, kita tulis input. Okey, dah siap tulis input. Kita tulis mikro pengawal. Lepas tu kita tulis output. Okey. Lepas dah siap tulis tu, kita tambah sikit sini. Ada satu lagi benda. Okey, satu lagi benda. Apa nama tadi saya sebut? Bekalan kuasa. Okey. Nah, ini benda yang kena ada. Okey, tulis yang ni dulu. Ni tak siap lagi. Baru dia punya apa nama design dia. Baru dia punya reka bentuk saja. Belum jawapan lagi. Ni kena tulis. Buat macam ni dulu. Okey, buat macam ni. Okey, ada input, mikro pengawal, ada output, ada bekalan kuasa. Ayat ni tak ada. Macam mana dia? Okey. Lepas tu, okey, kita jangan lupa letakkan anak panah untuk menunjukkan arah operasi. Okey, anak panah tu daripada input kepada mikro pengawal kepada output dan bekalan kuasa akan diberikan kepada mikro pengawal. So, anak panah dia pun ke atas macam ni. Okey, ni mesti dilukis terlebih dahulu. So, lepas ni kalau minta je gambar raja blok, lukis 4 perkara ni termasuk dengan dia punya petak, termasuk dengan dia punya anak panah. Okey, lepas tu apa kita buat sekarang? Kita nak kenal pasti penggera keselamatan. Macam mana tu penggera keselamatan? Okey, cikgu saya, waktu kami kursus tu, cikgu saya cakap macam ni. Sebelum kita memikirkan tentang nak buat litar skematik ke, nak mulakan projek, kita kena ada flowchart. Dia cakap macam tu. Okey, flowchart, carta alih. Kena ada carta alih. Okey, ini unnecessary, tak wajib pun nak kena buat. Tapi tugas flowchart ataupun carta alih ni supaya kita faham tentang macam mana sesebuah operasi bagi penggera keselamatan ataupun produk yang kita nak buat lah. Kita mesti nampak perjalanan dia. Contoh, okey, katakanlah mula-mula penggera keselamatan katakanlah asap ataupun kita pakai asap lah. Kita punya trigger kepada penggera tu adalah asap. Okey, katakanlah asap. Okey, asap. So, asap ni dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okey, ada asap, tak ada asap. So, ada asap. So, apa akan buat? Penggera berbunyi katakanlah. Okey, penggera pada asap, kalau ada, penggera berbunyi. Oh, maaf. Saya sepatutnya tulis dalam bentuk flowchart lah kan. Aduh, hai. Okey, kejap. Asap. Asap. Okey, asap. Saya rasa macam ni. Okey, asap. Okay, so bawah ni, kita tulis ada. Kalau ada, so, penggera berbunyi. Okay. Ada, dia akan pergi kat penggera akan keluarkan bunyi. Okay. So, akan keluarkan bunyi. Ni flowchart, gitu-gitu je lah saya buat. Kalau ikut orang flowchart ni, dia ada subjek khusus berkenaan flowchart. Dia ada bentuk yang khusus yang kita kena tahu. Kena guna input untuk flowchart macam mana. Okay, kalau tak ada asap, so dia akan buat apa? So mungkin dia tak berbunyi ke. Okay, tak bunyi. So ini adalah bertujuan untuk kita hanya faham operasi je. So trigger point kita adalah asap. Ada asap, penggera berbunyi. Tak ada asap, penggera tak akan berbunyi. Okay, so sekarang ni saya nak bantuan awak. Peranti apa yang paling sesuai kita gunakan sebagai input? Saya nak awak bantu saya. Tolong bantu. Peranti apa paling sesuai untuk kita gunakan sebagai input?
Dengarkan suara. Ke tak dengar? Dengar je. Dengar. Cikgu Fadli jawab. Lain kerik-kerik. Saya perlukan jawapan. Ada tak yang boleh bagi saya jawapan? Respon kelas. Tak yang boleh bagi saya jawapan. Peranti apa paling sesuai untuk saya gunakan dalam kes penggera keselamatan saya? Sebab tadi saya tanya sekejap. Siapa yang datang awal tadi saya tanya. Dah buat ke yang minggu lepas? Dah buat cikgu. Tapi ke mana saya letak? Tak apalah letak tu. Tapi kurang-kurangnya kita dah dapat tahu. Apa yang digunakan mungkin sama. Ke awak target point awak bukan asap. Atau target point awak mungkin haba. Tapi itulah saya nak jawapan tu. Kalau saya nak kesan asap, apa benda yang saya nak guna? Boleh. Apa yang sistem tu boleh tahu asap? Cuba jawab. Penderi apa yang boleh kesan asap? Itulah. Dah mudahkan dah tu. Cepat bantu. Ini pengetahuan. Saya dengar yang ni. Saya nak bagi jawapan. Kalau tak apa nama, tak tahu nak jawab, malu nak jawab pakai suara, tulis pun tak apa. Tulis pun tak apa. Sekejap apa agak-agak paling sesuai? Okeylah, saya bagi pilihan jawapan. Adakah penderi asap? Ada penderi asap? Ada tak penderi asap? Ada? Ada tak penderi asap? Tak ada. Okey, penderi asap tak ada. Tapi boleh tak nak hasilkan penderia yang boleh kesan asap? Boleh. So kita kena faham lah. Dalam konteks yang kita belajar ni, bukan tak ada satu alat yang boleh nak kesan asap. Boleh. Tapi dalam silibus kita benda tu tak ada. So kita akan gunakan perkara yang hampir sama yang ada dalam silibus kita. Yang ada dalam buku kita. So asap ni terhasil daripada api. Penderi apa yang boleh mengesan api? Penderia apa? Penderia suhu. Mungkin boleh kita gunakan. Okey, ataupun penderia haba pun mungkin boleh kita gunakan. Okey. So kalau nak tulis penderia asap, dia bukan tak ada. Dia ada. Cuma dalam kes kita ni, penderia tu tak ada disebut. Dia tak disebut. Dia memang ada smoke detector. Dia bukan tak ada. Ada. Okey, sebab kalau dalam kes kita yang kita belajar ni, kita hanya kenal penderia jenis digital, okey, yang ada dua saja, sama ada penderia air basah yang kira basah ataupun tidak, kemudian penderia pergerakan, ada pergerakan ataupun tidak. Yang tu penderia jenis digital. Ada dua jenis je input dia. Okey, dan satu lagi peranti input jenis analog yang mana input tu dia akan berubah-ubah. Dia tak tetap. Contoh macam suhu. Suhu, okey, dia sentiasa akan berubah. Kalau kita dekat dia mungkin panas, kalau kita jauh tu mungkin dia kurang panasnya. Okey, kalau tak api dekat dia akan jadi panas. Api jauh,
kurang panas. So dia berubah-ubah. Analog ni maksudnya berubah-ubah. Okay, sama juga dengan penderia air. Okay, penderia bukan penderia air, penderia jenis apa nama? Yang boleh check pH air tu. Sama dia mungkin akan berubah-ubah. Okey, ataupun penderia jarak. Dia boleh detect jarak dalam bentuk range yang mungkin akan berubah-ubah. Okey, so dalam kes ini, penderia ataupun penggera keselamatan kita, kemungkinan kita akan pilih penderia haba. So kita akan pilih penderia haba sebagai peranti input. So kita tulis penderia haba. Okey, dalam kes ni lah pengetahuan basic kita. Okey, kemudian kita nak buat penggera ni ada keluarkan bunyi. Okey, peranti apa yang boleh keluarkan bunyi? Komponen apa yang boleh keluarkan bunyi? Tolong bagi saya jawapan. Saya perlukan jawapan. Tolong sesiapa bagi jawapan. Tak ada. Peranti keluarkan bunyi pun tak tahu. Mikrofon ke? Mikrofon keluarkan bunyi ke tak? Kalau saya sebut mikrofon keluarkan bunyi ke tak? Ada tak belajar? Peranti output mikrofon. Cepat bantu. Saya nak juga hasil pembelajaran minggu lepas ni. Kerik-kerik jauh kepala dah saya ni. Peranti output apa yang boleh menghasilkan bunyi? Okey, yang kita belajar pada minggu lepas, satu peranti output yang boleh keluarkan bunyi, iaitu buzzer. Okey, kita akan gunakan buzzer. Okey, kita akan gunakan buzzer. So, buzzer ni dia akan mengeluarkan cukup je lah macam ni je. Saya perlukan ini sahaja jawapan awak pada minggu lepas. Macam ni je. Tapi tulislah ni dalam apa nama? Kotak juga. Yang ni kalau tulis macam ni, ni tak perlukan anak panah. Okay, tak perlukan anak panah, just buat macam ni je. Okay, buat garisan je tanpa anak panah. Macam ni. So ini jawapan kita pada minggu lepas. Boleh faham tak ni? Boleh faham ke tak? Macam mana lah awak belajar kat rumah ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau lah misalnya kata awak tak dengar suara saya, tu suara saya. Saya punya line lah baru masalah. Okay, tapi saya tetap rekod. Sebagai bukti saya ngajar dan saya akan letakkan kat YouTube. Okay, tu jawapannya. Dengar je suara awak. Apa dia? Dengar je suara. Dengar suara kan? Tak ada pelajar tak ni. Tak respon. Kita kerik-kerik kan kok. Okay, baik. Okay lah. Habis cerita gambar rajah blok. Habis lah gambar rajah blok. Cuba dalam gambar rajah blok ni kita nak fikirkan kenaan dengan peranti apa yang paling cepat. Okay, tapi saya tak nak ketinggalan untuk kongsikan juga tentang apa yang ada dalam buku teks. Okay, tolong tengok sekejap dalam buku teks awak. Muka surat berapa tu ya? Muka surat 92. Okay, muka surat 92. Okay. Dalam muka surat 92, sebenarnya dekat situ ada beberapa perbincangan berkenaan dengan bentuk gambar rajah blok. Okay. Iaitu bercerita berkenaan dengan operasi daya pemancar cahaya yang berkelip. So, dalam buku apa nama? Buku kerja awak ni pun ada ditulis. Tapi ni satu ke? Satu ke dua jenis yang disebut lah. Okey, ada dua. Dua jenis.
Sama yang dibincang dalam buku. So kalau tak nak baca panjang-panjang, tengok yang ni je. Dah cukup. Okay, kalau tak nak baca panjang-panjang, cukuplah tengok yang dalam ni saja. Okay, dalam ni. Jadi bahagian atas ni untuk gambar rajah blok operasi LED yang berkelip-kelip. Dekat atas ni operasi LED yang berkelip-kelip. Lepas tu yang bawah ni gambar rajah blok operasi lampu kawalan, lampu LED yang ada input. Input dia adalah penderia cahaya. Bermaksud kalau tak ada cahaya kat sekeliling, penderia cahaya akan baca arahan tersebut. So LED akan keluarkan cahaya setelah hari dah gelap. Okay. So tengok betul-betul saja. So dalam ni saya memang tak tekankan letak skematik sebab letak skematik ni ambil masa untuk tahulah. Cumanya walaupun kita tak belajar secara directly tentang data skematik, tapi tolonglah janganlah tak tengok langsung. Tengok ni, benda ni. Simbol-simbol ni. Perhatikan simbol-simbol yang ada. Jangan pula buat tak tahu. Simbol-simbol ni kena tengok. Ni simbol switch tekan tutup, simbol perintan tetap. Yang ini simbol LED. Sebab soalan-soalan dia takkan keluarkan yang ni. Dia takkan keluar pelik-pelik macam ni. Lukis macam ni. Tak ada lah. Soalan takkan keluar macam tu. Cuma dia mungkin akan tanya, paling simple lah dia tanya berkenaan dengan simbol. Apakah simbol ini? Jangan tak tahu. Ini adalah simbol switch tekan tutup. Ni simbol perintang. Yang ni simbol LED. Ni simbol perintang. Okay. Yang tu tolong baca, tolong tengok betul-betul. Yang ni saya minta bantuan awak lah. Tolong baca. Sebab kalau tak baca, macam mana nak cakap lagi? Tak terkata saja. Okay. Okay. Ni tengok. Kalaulah kita menggunakan gambar rajah blok yang ada menggunakan input penderia. So kat sini dia pakai penderia cahaya. Dia pakai penderia cahaya tapi dekat geganti dia, dekat output dia, dia ada tambah geganti. Okay, tambah geganti. Kenapa tambah geganti? Sebab geganti ni memerlukan kuasa untuk berfungsi. Okay, geganti memerlukan kuasa sebab dia adalah switch untuk arus tinggi. Okay, so bila satu arus sampai lagi ataupun elektrik sampai kepada geganti dalam kuasa yang lebih tinggi, barulah geganti akan activate kita punya output nantilah. Kalau lampu lah, kalau kipas ke ataupun servo lah. So bentuk dia macam ni. Okay. So ini pun boleh buat juga. Nampak dia ada input, mesti tulis. Ada proses, ada output, ada bekalan kuasa. 4 benda ni mesti tulis. Ni markah. Kurang-kurangnya ada 4 markah. Soalan ni masuk dalam akhir tahun. Tulis benda ni ada 4 markah. Walaupun yang peranti input tak tulis. Walaupun mikro pengawal pun tak tulis. Ataupun ganti tak tulis. Lampu tak tulis ke apa. Tak ada masalah. Awak tulis 4 ni, insyaAllah 4 markah dalam 4 markah dalam tanya. Itu berkenaan dengan gambar rajah blok. Okey, saya harap clear untuk bahagian gambar rajah blok. So, sebenarnya saya nak ajak awak untuk kita buat sedikit simulasi. Okey, untuk buat sedikit simulasi. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kena boleh juga. Okey, boleh tak boleh pun kena bolehkan juga. Sekejap, saya buka yang satu lagi tu. Mana? Okey. Macam yang saya tunjukkan pada minggu lepas, kita ada satu aplikasi secara online. Okey. Secara online. Saya panggil gambar dia. Tu dia. Okey, ni Walkway. Namanya Walkway. Macam orang Terengganu pula. Alamak. Clear je tu, tak nampak. Sekejap, tak habis lagi. Tak habis tarik lagi. Oh.
Ni nampak tak? Nampak tapi kabel lah memang tak nampak pelipar je. Kalau gitu kita saya kecilkan sikit. Macam ni nampak tak? Macam ni nampak. Sama juga. Kita besarkan sikit. Okey, ni yang saya mampu. Paling besar yang saya mampu letak. Yang besar tak dapat lah. Ini paling besar yang saya mampu letak. Okey, saya harap anda nampak. Okey. So, perasan tak dekat sini? Okey. Dekat sini, kita ada satu bahagian, dia ada tulisan. Satu bahagian dia ada gambar. Okey, sebelah kiri pun tulisan. Sebelah kanannya gambar. Okey. So, apa benda ni? Okey, apa benda ni? Okey, dekat sini, okey, tulisnya, ini adalah kawasan. Ini adalah kawasan di mana kita menulis pengaturcaraan. Okey, menulis pengaturcaraan. Ini kawasan kita akan tulis pengaturcaraan. Apa itu pengaturcaraan? Pengaturcaraan ni adalah arahan kepada mikropengawal. Okey, arahan kepada mikropengawal. Okey, bentuk arahan kepada mikropengawal. Itu adalah yang kita sebut sebagai pengaturcaraan. Okey, jadi so apa yang kita nak kena buat kat sini, kita akan tulislah kita punya pengaturcaraan. Sebelum tulis kita nak belajarlah sikit bahasa pengaturcaraan. Okey, so bahasa pengaturcaraan ini yang saya tunjukkan kat sini, ini kita panggil dia dengan nama apa nama, ya Allah, saya pun lupa pula tadi. String ke panggil? Bukan string. Apa Cikgu Fadli nama dia? Apa nama apa? Nama pengaturcaraan ni. Saya lupa pula. C programming. C. C programming. Ya. C programming. Okey. C programming. Okey, C programming. Dia ada macam-macam bahasa pengaturcaraan ni, dia ada macam-macam jenis. So, ini antara yang digunakan ni adalah yang basic lah. So, kebanyakan bahasa pengaturcaraan ni, cara berfikir dia sama. Okey, cara berfikir dia hampir sama lah. Okey, so saya nak tengok sikit, nak tunjukkan sikit pada awak. Nanti saya akan copy ni dalam Telegram, saya nak buka sini. Okey, di bahagian ni, board setup ni, okey, bahagian yang ni, board setup ni adalah tempat di mana kita akan declare, kita akan beritahu kepada mikropengawal yang kita akan gunakan komponen di situ. Okey, so kita nak guna komponen apa? Macam saya tunjukkan pada minggu lepas lah. Okey, so kita nak pakai LED. Ni LED kita. Okey, kita letak kat situ LED. Okey, kita buat LED kita. So dekat LED ni, katakanlah saya pasang dulu satu kaki kathod, satu kaki anode. So kaki kathod ni. Kathod tu orang pendek, kaki yang pendek. So kaki pendek. Ada. Okey, kaki pendek kaki ni kan. Okey, kaki pendek kita akan letakkan kat G and B, kaki ground ataupun kita sebut sebagai negatif. Okey. Kemudian kaki yang panjang ni kita akan letakkan kat pin 13. Kat tempat yang paling hampir. Okey, sebelah-sebelah ni je. Okey, kemudian sekarang ni kalau saya on macam ni, okey, saya start simulasi. Okey, lampu ni takkan menyala pun. Build fail. Sebab apa build fail? Sebab saya tak bagi tahu pun arahan apa-apa dekat situ. Okey. So sebab itulah dia tidak menyala. Okey.
So, sekarang okay, so apa yang kita kena buat? So, saya kena declare terlebih dahulu apa benda yang saya nak guna. Sekejap ni saya kena tukar jadi macam ni. Sebab nanti dibaca tu sebagai coding saya. Okay, so saya letak contoh saya nak pakai pin mode yang ke-13. So, saya kena tulis pin mode. Tu dia tulis. Dia ada keluar dia punya automatic Saya nak pakai pin ke-13 sebagai output. Saya tulis macam tu. Okay. Kalau perasan dekat ujung dia, dia ada koma bertindih ni kan. Okay, koma bertindih. Yang ni wajib. Setiap kali kita turun baris, kita akan gunakan koma bertindih. Okay. So, dia akan lagi itu saja sebab kita dah pakai satu benda saja. Kita pakai pin yang ke-13 sebagai output. Okay. So, selepas kita letak macam tu, so dekat bahagian void loop ni, okay, atas ni void setup tempat kita declare. Kat bawah ni adalah void loop. Void loop ni adalah kawasan di mana kita akan letakkan arahan kepada mikro pengawal tersebut. Okay, tadi kita nak guna pin 13. So, sekarang kita akan tulis sebagai digital write. Okay, digital write tu maksudnya secara digital arahan tersebut kita bagi. Okay, saya kata digital write pin ke-13 saya nak dia menyala. Saya nak lampu tu menyala, saya akan buat high ke low. Dia bagi tahu. High ke low. So, kita nak dia menyala, kita letakkan high sebagai lampu menyala. Okay, kita cuba tekan start. Okay, nampak tak kat sini lampu saya menyala kan? Lampu saya menyala. Kenapa lampu saya menyala? Simple lah sebab saya dah bagi tahu pada kita punya microcontroller, okay, saya nak guna pin mode 13 sebagai output. Okay, so sebagai output lah sebab kita nak dia menyala. Kemudian macam mana nak buatkan dia boleh menyala? Saya tulis digital write. Okay, pin ke-13 hard. Hard ni bermaksud on. Okay, katakanlah saya nak buat dia tutup. Nak buat tutup. Menyala kemudian lepas tu tutup. Okay, saya tulis balik semula digital write. Okay, pin ke-13. Lepas tu nak tutup kita pilih low. Okay, pilih low. Okay, jom kita tengok apa yang berlaku kalau saya tekan start. Okay, sekarang 4 saat. Dah tengok sini ada masa 6 saat, 7 saat, 10 saat masih lagi tak padam. Sampai bila nak padam? Okay, kita tak pasti sama ada bila waktu LED tersebut akan tidak menyala. Jadi dekat sini untuk melengkapkan arahan kita, kita kena tambah satu lagi arahan untuk menukar. Okay, untuk menukar lampu yang menyala tadi jadi tak menyala. Okay, sekarang kita tambah kat sini, kita sebut dia sebagai delay. Okay, delay. Okay, kita akan tambah delay. Okay, so kita tambah delay. So, delay kita nak letak berapa? Okay, kalau saya tak salah, dia 1000 milisaat. Okay, 1000 milisaat. Katakanlah kita letak 1000 milisaat. Okay, kemudian dia akan tutup. Okay, tengok apa berlaku kalau saya tekan start. Okay, tengok jam kat sini. 3 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, 10 saat. Masih lagi tak berhenti. Uish, agak-agak berapa? Adakah 1000 milisaat ni sama dengan 1 minit? Kita tak pasti lagi. So, dekat sini, kita akan kurangkan lagi dia punya waktu. Kita buat 100 sahaja. Okay, 100 saja. Jom kita tengok apa jadi. Dia mainan dia macam tu je. Okay, mainan dia macam ni je. Tak jadi lagi. Sudah. Apakah
Sebab dia tidak menjadi. Jom kita test lagi. Apa sebab tak jadi kan? Kalau saya tambah dekat sini, delay untuk low ni apa jadi ya? Okay. Yang ni saya tak suruh. Okay, saya tekan start. Baru jadi. Nampak tak sekarang saya punya lampu dah berkelip-kelip. Ini contoh yang terhasil. So kat sini nanti kita boleh edit lah. Kita nak dia menyala dengan cepat ni. Satu saat sekali dah sampai satu saat dia dah tukar. So kita mungkin boleh tukar ini 500 ke, nak lambat sikit. Sekejap, saya test. Ni kita nak dia menyala yang tu selama 0.5 saat. So dia menyala lampu tu lama sikit lah. Tek, 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 tek. So kita boleh main ubah-ubah kat sini. Okay. So saya akan copy kat sini. Copy saya letak dalam Telegram. Saya nak awak cuba sendiri, boleh? Okay, saya nak awak cuba sendiri. Okay, cuba sendiri. Jam saya punya ni. Okay, saya akan copy letak kat dalam Telegram. Saya nak awak copy, awak paste dekat apa nama tu? Paste dekat kita punya Walkway Simulator. Okay, Walkway Simulator. Nampak ke Walkway Simulator? Okay, Walkway Simulator. Type je Walkway Simulator dalam Google. Tekan bahagian Arduino. Tekan balik Walkway. Contoh Walkway Simulator ni. Tekan bahagian ni. Ya, ada gambar Arduino Uno ni. Tekan kat situ. Okay, tekan kat situ awak akan dapat bentuk yang macam ni lah. Okay. Baik, itu awak paste, awak cuba sendiri. Awak cubalah ubah. Cuba ubah. Lepas tu, cuba try. Kalau tambah lagi banyak-banyak LED. Apa yang boleh berlaku? Tambah banyak-banyak LED. Tambah lagi LED. LED menyorok. Okay, tambah 3 LED. Awak nak buat lampu tu berkelip menyala. Macam mana? Oh, lupa saya nak beritahu. Dekat void loop ni, okay, arahan yang kita letakkan, dia akan berulang-berulang tau. Okay, contoh katakanlah, yang ini saya letakkan dekat pin GND juga. Yang ni pun saya letak dekat pin GND juga. Okay. LED kedua ni kaki nombor 12. Ketiga kaki nombor 11. Okay, kat sini saya kena declare pin mode. Okay, 12. Output. Okay. Pin mode 11 pun output. Okay. Kemudian saya copy ni lagi. Okay, saya paste. Saya tukar ni dengan nama. Saya tukar nombor je. Yang ni saya letak 11. Okay. Nah, tengok apa akan jadi pada saya punya LED.
Okay, LED saya menyala satu-satu. 1, 2, 3. Kita panggil dia running light. Ini kita boleh guna sebagai simulator kepada traffic light. Okay, jelas tak kat situ? Yang ni pun saya copy juga ni untuk apa nama, panduan awak lah. Okay. Okay, ni boleh cuba. Okay, boleh cuba sendiri. Yang ni kita tak perlu nak beli barang pun. Tak perlu nak beli barang, kita cuba je secara online. Okay, so itulah contohnya macam mana kita nak buat simulasi kepada pemasangan ni. Okay, saya ada tugasan ya. Tugasannya mudah saja. Gunakan dua pengaturcaraan yang saya dah letakkan dalam Telegram. Okay, saya nak awak cuba sendiri. Buka walkwe.com, tekan Arduino Uno, pastekan kod yang saya letakkan dalam Telegram tu. Okay, kemudian kat sini, saya nak kat mana nak letakkan LED kat LED kat mana? So kat sini ada gambar tambah. Okay, ada gambar tambah, awak tekan tambah tu. Okay, so boleh pilih macam-macam komponen, tapi saya untuk sebagai permulaan ni ambil saja LED. Okay, sebabnya lebih mudah kita nak pastikan sama ada kita punya pengaturcaraan tu berfungsi ataupun tidak. Okay, kalau sebelum ni tahun lepas saya ada tunjukkan pada pelajar saya macam mana nak buat kereta yang bergerak. Kita tak pakai 4 tayar tapi kita pakai 2 tayar. Okay, dia boleh bergerak ke depan dan juga ke belakang. Okay, so ini contoh ambil LED, tekan saja, akan keluar gambar LED tu. So kita kena tahu yang mana satu kaki cathode, mana satu kaki anode. So yang pendek ni kaki cathode, gambar dia ada bendera besar kat dalam. Mungkin tak berapa nampak. So awak tarik ke mana? Ke GND. Okay, tarik biar dia pergi GND. GND ni kaki negatif. Okay, kaki cathode. Okay, kemudian yang panjang sikit ni, yang bengkok ni, awak letak kat mana-mana pin yang ada 13 sampailah pin nombor 1 ni. Dia ada macam-macam pin ni. Okay, dia ada macam-macam pin ni sampai nombor 1, sampai nombor 0. Boleh pakai sebagai output. Okay, tapi sebenarnya yang 13 ke 12 apa ni semua ni kita boleh convert dia kepada litar lain lah. Boleh convert gunakan breadboard macam ni. Okay, itu contoh saja. Saya nak awak cuba sendiri. Dah siap cuba, tolong screenshot awak punya awak punya pengaturcaraan, dan jangan lupa awak buat macam ni. Alang, tulis nama anda. Tulis nama anda di sini. Tulis macam ni pun boleh. Tutup itu ataupun pakai ini pun boleh. Okay, ni contoh saya copy balik untuk tulis nama tu. Saya tak dalam Telegram. Saya letak kat komen Saya kembali buat tu. Okay, so ada tulis nama tu. Tulis nama, tukar saja tu dengan nama awak. And then screenshot. Yang tu screenshot juga gambar simulasi tu. Gambar sebelah ni pun kena screenshot juga. Lepas tu hantar kat Telegram. Tulislah nama awak, nama kelas awak. Itu saja sebagai tugasan pada minggu ini. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okay, so saya buka soalan lah kalau ada apa-apa nak tanya.